Okay. Alright, dah Okay, so kita ada, dah kan? Okay, so kita ada extremum function ni dulu, bukan dulu. Sem 1 hari tu kita dah belajar dah sebenarnya extremum problem ni dalam differentiation. Nak cari minimum maksimum tu. So macam mana nak cari nilai ekstrimum menggunakan, salah. Guna pula dalam differentiation biasa. Macam mana nak cari minimum, maksimum guna differentiation biasa. Macam mana? Macam mana Ingat lagi tak? Apa step dia nak kena cari? Hello? Saya keluar dah ke ni? Belum, madam. Okay. So apa step dia? Apa step kita nak cari minimum maksimum gunakan differentiation biasa? Apa? Senyap je. Apa cara dia? Video Y dx dua. Okey, itu nak tentukan mula-mula sekali. Step pertama dia kena cari apa? Dy dx. Dy dx. Kita cari dy dx. Kita samakan dengan kosong kan. Bila samakan dengan kosong nanti awak akan dapatlah nilai x dia berapa, y dia berapa. So itulah stationary point yang awak kena cari dulu. And then kita, macam kawan awak cakap tadi, beza kali kedua, kita pun substitute nilai AB kan. Kalau kita dapat lebih besar daripada 0, apa conclusion kita dapat? Kalau kurang daripada 0, apa conclusion dia? Kalau lebih besar daripada kosong, apa conclusion dia? Minimum. 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 Kalau kecil? Kalau less than? Maximum. Maximum. Kalau equal, dia fail lah test tersebut. Kena gunakan first derivative test. Alright, so daripada differentiation biasa ni, kita boleh guna juga untuk ekstrimum dalam partial ni. Okay, partial differentiation. Cuma beza dia adalah kalau dalam differentiation biasa ni kita ada satu fungsi je. Y kita biasanya dalam sebutan X sahaja. Tetapi dalam kita punya partial differentiation, kita ada dua variable. Okay, dua variable yang terlibat. So macam mana kita nak cari? Kena buat dua kali lah. Maksudnya yang pertama nak cari stationary point dia, mesti kita differentiate terhadap X, kita equal to 0. Kita differentiate terhadap Y, kita equal to 0. Kita dah equal to 0 dua-dua tu, sebenarnya kenapa sampai nak dua kali? Kenapa sampai nak dua kali differentiate? Sebab kita ada dua variable. Satu variable X, satu variable Y. That's why awak kena buat sampai dua kali. Okay. So buat kita punya simultaneous equation, awak pun selesai-selesai, dapatkanlah nilai X tu kan. X berapa, Y dia berapa. So katalah nilai stationary point yang awak akan dapat tadi AB. Contohlah sudah dapat kita punya stationary point. Step seterusnya macam tadi kita beza kali kedua kan. Okay, untuk yang ini disebabkan ada dua variable, tak bolehlah beza kali pertama, beza kali kedua je terus dapat. Kita kena ada rumus sedikit. Yang ini kita panggil D-test. D-test Yang mana D-test ni adalah kita kena differentiate X dua kali, darabkan dengan differentiate Y dua kali, kita minuskan dengan differentiate dua kali untuk XY kuasa 2. So ada rumus yang awak kena ingat kat sini. Alright, and then apa yang awak perlu buat, substitute lah kita punya stationary point tu tadi ke dalam D-test dan kita boleh buat conclusion. Cuma kalau awak tengok conclusion kat sini, dia kata kalau greater than 0, okay, ada dua conclusion. Kalau greater than 0, kena check pula dia punya beza kali kedua untuk X.
Kalau less than, kita akan dapat, ini sama macam tadi. Kalau less than, kalau less than jadi maximum. Kalau greater than jadi minimum. Okay, minimum. Cuma kalaulah daripada D-test tu tadi kita dapat less than, terus dapat negatif jawapan dia. So apa yang kita boleh buat conclusion, dia adalah saddle point. Okay, saddle point. Okay. Saddle point ni kita katakanlah awak ada dua uh, contoh macam ni lah kan. Contoh. Yang ini kita panggil local extremum. Okay, mungkin boleh jadi minimum lah. Mana-mana satu minimum. Saddle point ni yang ni. Okay, dia minimum ke minimum tapi dia naik sikit. Nak kata maksimum, mungkin ada yang lain lah yang jadi maksimum. Inilah saddle point. Awak nak tengok lagi cantik, Google lah. Okay, Google lah. Lagi cantik. Dia boleh bagi gambar dalam bentuk 2D boleh, 3D boleh. Lagi awak boleh nampak. Okay, so sama juga kalau dia equal to 0, kita katakan test tersebut adalah gagal, fail. Okay, itu adalah step-step dia. Rasa-rasanya boleh ingat tak? Rasa-rasanya boleh ingat tak? Kalau beza untuk differentiation, beza kali pertama sama dengan kosong. Yang itu kita ada X saja. Tapi untuk kalau partial ni maksudnya kena dua kali beza lah. Beza pada X, beza juga pada Y. Untuk kita dapatkan stationary point kita. Kena buat simultaneous equation. Sebab kedua-duanya tu baru ada XY. Kalau tak nanti awak tak dapatlah point XY tu nanti. Okay, and then step kedua, kita ada D-test. So substitute balik stationary point tu ke dalam D-test. Apa yang ada dalam D-test? D-test pula kita ada beza kali kedua untuk X, darab beza kali kedua untuk Y, tolakkan dengan beza kali kedua untuk XY, kuasa 2. Kan? Banyaklah sikit, tak adalah macam differentiation biasa tu. And then kita substitute. Dan ingatlah dia punya apa sahaja conclusion yang kita kena ingat ni. Ras-rasnya boleh ingat kan? Senang je kan? Boleh ke? InsyaAllah, Madam. InsyaAllah. Okey, harap-harapnya lah boleh kan? Boleh. Okey, so kita tengok example 5. Ni semua dalam lecture dalam lecture. Semua nota dalam lecture ni. Kita tak guna lagi tutup. So example 5 dalam lecture note tu dia kata find all stationary point and then determine the nature, their nature. Maksudnya dia nak minimum ke, maksimum ke ataupun saddle point. So dia beri fungsi fxy adalah x squared plus 2y squared minus x squared y. Bila dia beri dalam bentuk macam ni, ingatlah 3 step tadi tu. So yang pertama kena differentiate lah kan. Kena differentiate. So kita differentiate. Allah. Kita differentiate. Ya Allah, kenapa dia jadi macam ni? So kita differentiate dia terhadap x. Kita akan dapat. Tak payahlah xy tu. Kita terus sama dengan je lah. Sama dengan berapa? Differentiate terhadap x dapat berapa? 2x. Okay, 2x tolak 2x. Ya ke? Ya ke? Tu ke? Ingat balik. Macam mana kita differentiate tu? Tolak 2xy. Tolak 2xy. Okay? Tolak 2xy. So kita akan dapat 2x tolak 2xy. Kan? Y tu jadi constant. So kena ada juga. Okay. Fy pula? Fy pula? Y pula. 4y 4y tolak x kuasa 2. tolak x kuasa 2. Betul. Sekejap, kenapa pen saya jadi macam ni? Terlebih dah buat sangat ni. Sekejap ya. 4y tolak 2. 2 pula dah. X kuasa 2. Bolehlah macam tu. Okay, betul dah tu. Okay, and then dalam D-test tadi kita kena beza kali kedua kan. Okay, sama juga untuk X, untuk Y. Okay, so terpulang nak differentiate terus boleh, nak cari point dulu pun boleh. Saya suka cari point dululah. Okay, kalau kita cari point dia,
kita nak kena buat persamaan serentak. So untuk persamaan serentak, kalau perasan pada persamaan pertama dia ada darab ni, X, Y. Okay, ada darab. So kalau darab biasanya mesti kena guna kaedah substitution. So bila kita nak substitute, saya suka ingatkan awak kalau boleh cari fungsi yang ada sebutan 1Y, 1X. Okay, 1Y, 1X. Yang dia tak ada gabung XY tu. So kalau kita tengok tu dalam dua persamaan tu, persamaan kedua kita akan ada Y dengan X sahaja. So dekat sini bila dia dalam equation ni kita ada XY yang, ya Allah, kenapa ni tak detect ni? Ya, kita ada XY yang dia tambah atau tolak. Yang tu yang kita ambil, jadikan as a subject. Maksudnya, ambil lah sama ada X sahaja ataupun Y sahaja. Okay. So sekarang ni kita ambil persamaan yang kedua. Saya jadikan Y as a subject lah supaya nampak senang kan. Saya bawa X kedua ke sebelah. Okay. So saya dapatlah persamaan ketiga. Okay. So saya dah usik persamaan kedua. Yang saya tak usik lagi persamaan berapa? Persamaan berapa yang saya tak usik lagi? Pertama. So apa yang saya nak kena buat? Ambil persamaan pertama tu, saya substitutekan yang ketiga ke dalam yang pertama. So saya ada 2X tolak 2X. Saya darabkan dengan X kuasa 2 per 4. Okay. So dapatlah satu sebutan sahaja. So saya nak ringkaskan ataupun saya nak selesaikan cara senang, saya darabkan semua dengan 4 sebab saya tak suka pecahan. So saya darab semua dengan 4. So dapatlah 8X. Okay, kejap Saya dapat 8X. Ya Allah. Dia adalah tu. Dah letih dah. Kelas 3 jam saya hari ni. 8X dia jadi jugalah. Tolak 2X kuasa 3 sama dengan 0. Okey. Sebab 4 tu dah habis kan? Okey ke? Okay, madam. Alright. Okey, so sekarang ni nak mudah. Saya jadikan X kuasa 3 tu positif dulu supaya senang saya nak factorizekan dia. So saya bawa ke kanan. Macam tu lah. Okay. And then kita nak kena factorize. Okay, nak guna calculator boleh tapi kena make sure wajib tunjuk jalan kerja kita factorize. Okay, so katalah awak factorize guna calculator, dapat apa jawapan dia? X berapa? Kita tekan calculator, dapat berapa X je? Dah? Berapa jawapan dia? Hello, berapa X dia? Ada tak ni yang tekan calculator ni? Ke tidur ni tengah hari ni? Sekejap, madam. Baru calculator. 2. Lagi? Negatif 2. Kosong. Okey, kosong. So ada 3 lah kan? So kalau kita nak dalam bentuk faktor dia, kita buat naik ke atas balik, dia akan dapat X tolak 2. X tambah 2. X sama dengan kosong. Kan? Tapi awak perasan tak dalam kita punya kuasa 3 ni ada 2 kat depan. Ada 2 kat depan. So maksudnya dia boleh factorize 2. So saya letak 2 kat luar. Boleh? Saya guna kaedah terbalik ni. Kaedah daripada factorize baru ke kaedah calculator ke kaedah factorize. Okey, ataupun sebenarnya cara factorize dia kita nampak benda yang sama 2x. So saya keluarkanlah 2x. So yang tinggal adalah x kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Kenapa dia jadi balik? Okey. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Sebab tu nanti X tolak 2, X tambah 2 kita factorize lagi. Okay. So bila dah dapat X dia, kita kena cari balik Y dia. Y dia tadi adalah X kuasa 2 per 4. So saya substitute balik Y sama dengan 2 kuasa 2 per 4. Cari berapa nilai dia?
Cari berapa? Kalau yang ketiga ni kalau kosong lah dapatlah 0 0. Yang kedua ni 2 berapa? Cepat 2 berapa? 2 berapa tu? Ya Allah. Dah ke? 2 berapa ni? 1. 2 1 negatif 2 1. 1 juga. Kenapa negatif 2 saya hilang ni? Okey. Negatif 2 1. So saya dah ada 3 stationary point saya. So inilah stationary point saya. Okey, sekarang ni saya nak tentukan stationary point saya tu adakah minimum, maksimum ataupun saddle point. So kita kena ingat di test kita tadi, kita kena cari beza kali kedua untuk X, kita darabkan dengan beza kali kedua untuk Y, tolakkan dengan beza kali kedua X, Y, kuasa 2. Okey, ini adalah rumus di test kita. So kena cari dululah FXX, FYY. So ambil balik dia kita punya XX pula dah. X kita tadi. Okey. Saya buat kat sebelah. So saya ambil ni tadi FX, saya buat F beza kali kedua. So beza kali kedua kita akan dapat berapa? 2X. Differentiate dapat apa? 2 tolak 2 Y. 2. 2 tolak 2Y. Okey. FYY dapat berapa? Beza kali kedua untuk fungsi Y tadi. 4. 4. Okey, kalau beza kali kedua untuk X, Y. So ambil daripada X. X ni. Tapi sekarang saya nak Y. So apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Hello. Negatif 2X. Negatif 2X. Okay. Negatif 2X. So kita dah ada dah lah. Masukkan balik dalam rumus kita tadi. So saya ada 2 tolak 2Y. Saya darabkan dengan 4. Saya tolakkan dengan negatif 2X kuasa 2. Okay. So saya simplify dapat 8 tolak 8Y tolak 4X kuasa 2. So inilah di test kita yang kita nak test tadi tu. Point-point kita tadi tu dapat apa? Dapat stationary point ke? Dapat minimum point ke? Dapat maximum point ke? Ataupun dapat saddle point. Mana satu? So kita kena test. Kalau dia saya masukkan dengan kosong-kosong dululah. Kalau dia 0, 0. So saya masukkanlah 8 tolak 8 darab 0 minus 4 darab 0 squared. So berapa jawapan dia? Berapa jawapan kita? 8 tolak 800 tolak 400. So 8 lah kan? Betul tak? 8 kan? Betul. Okay. Betul, So madam. dapat lebih daripada kosong. So tengok balik rumus tadi. Kalau lebih daripada kosong, kita kena test pula yang kedua, iaitu beza kali kedua untuk X. Untuk kita tentukan kalau dia kecil maksimum, kalau dia besar minimum. Okay, so kita tengok. Kita dapat minimum ke maksimum beza kali kedua dia. So sekarang kita ada beza kali kedua untuk X. Kita substitute nilai dia 2 tolak berapa tadi? 0 kan? 2 dulu. Mana 2 saya hilang? 2 tolak 2 darab kosong kan? Sebab dia 2 tolak 2Y. Okay, so dapat jawapan 2. So 2 tu sebenarnya positif. So kalau positif jawapan dia minimum ke maksimum? Minimum. Minimum. So kita dapatlah 0, 0 minimum point. Okay, kita buat pula conclusion untuk 2, 1. So 8 tolak 8 darab 1 tolak 4 darab 2 kuasa 2.
Berapa jawapan dia? 8 tolak 8, 0 tolak 6. 6 pula dah. 4 darab 4, 16. Betul ke? Negatif 16. Betul. Betul. So jawapan dia less than 0. Kalau less than tadi apa? Dia adalah saddle point. Okey. Masuk pula di negatif 2, 1. Masukkan. Dapat berapa tu? Negatif 16 juga kan? Betul tak? 88, 0, negatif 4. Sama je lah sebenarnya. Kalau kuasa 2 dia kat dalam bracket, sama. Okay, so masih lagi less than 0. Maksudnya saddle point kita adalah 2, 1 dan juga negatif 2, 1. So ada 2 saddle point kita. Dan 1 minimum point. Okay, boleh ke ni? Boleh madam. Boleh madam. Boleh? Senang je kan? Okay, so kita tengok satu lagi contoh. Example 6 dalam lecture note. Okay. Buat berkabur spek saya ni. Okay, untuk example 6, dia kata kat situ, dia dah masuk dah dalam bentuk application ni sikit. Kan application sikit. Iaitu yang awak dah belajar dah sebenarnya saya lepas. Cuba kalau kita tengok, dia kata a factory produce two kind of item. Okay. The cost function, dia bagi cost function ni. And revenue function. Okay. Find the yearly production of A and B that will give maximum profit. Maksudnya awak kena buktikan dulu. Betul tak dia punya profit tu maximum. Okay, and then dia kata calculate the maximum profit. Dia suruh kira pula lah. Berapa dia kita punya maximum profit tu tadi. Alright. Okay. So, apa yang kita perlu buat? Sama je step dia. Cuma, bila dia bagi revenue dengan cost, dia nak profit. Macam mana profit sama dengan apa? Revenue tolak cost. Revenue tolak cost. Okay, revenue tolak cost. So, kita ambil lah revenue kita. X 50 tolak 3X tambah Y 96 tolak 2Y. Tolakkan dengan cost. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2XY tolak 4X tambah 10. Okay. Kalau kita expand 96Y tolak 2Y squared. Betul Okay. Lepas tu dia kata tolak X kuasa 2. So saya nak masukkan terus dalam X kuasa 2 saya. Tolak Y kuasa 2 saya letak dekat Y kuasa 2. Tolak 2XY tak ada, so saya letak luar. Tolak 4X, ada kat sini. Tolak-tolak jadi tambah 4X. Tolak 10 tak ada, letak luar. Okay. Saya buat macam bentuk lazim lah supaya awak nampak mudah sikit. Nak tambah tolak ke apa benda yang nilai yang sama. Okay, bolehkah? Saya buat dalam bentuk macam bentuk lazim tu ke bawah-bawah supaya nampak apa yang awak nak tambah, apa yang awak nak tolak. Cuma kena make sure lah bila tolak tambah tu. Kena berhati-hati. Okay, lepas tu baru saya boleh ringkaskan dapat 54X tolak 4X kuasa 2 tambah 96Y tolak 3Y kuasa 2 tolak 2XY tolak 10. Betul ke? Betul ke? Betul Betul tak tu? Betul-betul. Betul dah Betul, madam. Okay. Alright. Sebab ni nanti kalau salah atas ni habis semua salah.
Kena make sure betul lah. Okay. So kita nak maximum profit ni tadi. Kena tentukanlah dia maksimum ke tidak ke kan. So gunakan balik yang tadi. So kita ada profit kita differentiate terhadap X supaya kita dapat berapa nilai A dan B yang menyebabkan profit tu tadi maksimum. Okay. So kita beza kali pertama X kita akan dapat X. 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 Berapa? 54 Tolak 8X. Tolak Tolak 2Y. tolak 2Y. Okey. Differentiate pula profit tadi terhadap Y. Y pula 96 yang ni dan yang ni juga. So dapat 96 Allah. Cuba differentiate dapat apa? 96 Tolak 6Y. tolak 6Y Tolak 6Y. Tolak 2X. 2X. Okey, dah betul lah Okay, so equal to 0, dapat persamaan 1, dapat persamaan 2. Okay, dah dapat dia punya persamaan. Kalau kita tengok kat sini, kita ada X dengan Y dalam sebutan tambah tolak sahaja. Tak ada yang darab-darab. So, bila tak ada darab-darab ni, saya suka untuk kita mati-matikan je lah. Kita buat eliminate. So, nak eliminate, mesti nilai X dia sama atau Y dia sama. So, kalau saya tengok kat sini, X dia agak besar 8. So, saya ambil yang Y dia lah. Paling besar dia pun 6. So, saya ambil negatif 2Y dengan negatif 6Y. So, saya nak jadikan sama. Saya ambil persamaan 1 ni. Saya darabkan dengan 3 supaya negatif 6 sama dah dengan negatif. Negatif 2 tu dah sama dengan negatif 6. Okay. So, ambil persamaan 1 tadi. Saya darabkan dengan 3. So, saya akan dapat kalkulator berapa? 4 darab 3. 162. Betul betul tak ni? Betul, Madam. Betul betul. Okey, 8 darab 3, 24 lah kan? So saya letak dekat X, tolak 24X, 6Y. Kan? Betul tak Betul tak? Okey, so saya susun balik supaya dapat samalah, senang nak tolak. So katalah persamaan baru ni tadi yang ketiga. Okey, yang ketiga. So saya ada sini negatif 6X, negatif 6X. Macam mana nak matikan? Negatif 6Y. Saya ada negatif 6Y. Kalau tolak tu saya akan dapat jadi negatif 12. So macam mana saya nak hilangkan? Dia mesti jadi tambah, betul? Ni jadi tambah, baru dia jadi kosong. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, so Alhamdulillah. Maknanya kita ada persamaan 1. Saya tolakkan persamaan 2. Okay? So 1 pula dah. 2, 3. Ini persamaan 2. Persamaan ketiga. So saya ada persamaan kedua. Saya tolak persamaan ketiga. Kita akan dapat 96 tolak 162. Berapa? 96. 162. Allah. Negatif 66 Betul tak? Betul, Madam. Okey, lepas tu negatif 2 tolak 24. 22. 22. Okey. So X kita 66 bagi 22, 3 kan? Congak pun dah tak ingat dah ni. 66 bagi 22, 3 kan? Betul Betul, Madam. Madam pun tak confident lah. Okey, 3. So, dah dapat X, kita carilah Y. Masukkanlah dalam mana. Tak kisahlah. Saya masukkan dalam 1. So, dapat 54 tolak 8 darab 3. 2Y sama dengan kosong. So, saya dapat berapa tu? Y sama dengan berapa? 4 tolak 8 darab 3.
30 bagi 2. 15 betul tak ni? Betul tak ni? Madam, Betul madam. Ha. Ha, faham. salah. Tak faham? Betul madam. Okey, yang mana yang tak faham tu? Mana yang tak faham? Nak cari Y ke? Yang 4 nak selesaikan. Time nak selesaikan. Oh, yang atas ni. Yang Ha, atas, betul. yang atas ni asalnya saya nak matikan dia. Okey, saya nak matikan satu nilai X ataupun Y. So, saya ambil katalah Y saya tu saya nak jadikan sama. Okey, saya nak jadikan sama. Ni dua ni mesti sama sebutan supaya saya boleh hapuskan. So, daripada negatif 2, saya nak jadikan negatif 6. Persamaan ni saya darab 3, betul? Darab 3. That's why persamaan 1 saya darabkan dengan 3. So, nanti 54 darab 3 dapatlah 162. 54 darab 3 dapat darab 3 dapat 162. Lepas tu yang 8 yang Y ni saya susun dekat Y, yang X saya pergi susun dekat X. Saya susun balik supaya saya nak saya tolak tu dah senang. Maksudnya saya susun dia macam ni. Sebutan tak ada X, tak ada Y, saya letak sekali. Y saya letak sekali. X saya letak sekali. Oh, tiba. Okey. Saya letak sekali supaya senang saya nak tolak tambah tu dengan cara congak aje. Boleh ke? Tadi siapa yang tanya tadi Boleh, Madam. Boleh. Okey. Bila dah sama sebutan tu, saya tolak je lah. Kenapa saya tolak? Sebab saya ada negatif 6. Saya kena tolak. Supaya tolak dengan tolak saya jadi tambah. Tolak 6 tambah 6 baru jadi 0. Okey. Barulah jadi 0. Okey. So actually dia negatif 66. Jadi tambah 0 lah tengah tu. Y dia jadi 0. Okey. Lepas tu tolak lagi, tolak kat sini, tolak kan, saya tolak lah setiap satu tu, saya tolak. So tolak tambah dapat 22x. Boleh? Ni tolak 0, tolak 0 pun dapat 0. Okey. Lepas tu saya dapatkanlah x dia. Dah dapat x, saya masukkan balik dalam persamaan pertama. Saya suka kacau semua persamaan. Saya tak nak kalau persamaan 2, 2 je. 3, 3 je. Macam tu tak nak. So saya usik balik persamaan 1 sebab tadi dah ada 2, 3. Saya usik balik persamaan 1. Persamaan 1 saya 54 tolak 8x tolak 2y sama dengan 0. So saya substitute x sama dengan 3 yang saya dapat tadi ke dalam x. So daripada sini saya dapatlah y saya 15. So kalau ikutkan nilai A saya tadi, kan A tadi dia kata A tu adalah mewakili X unit, B kita mewakili Y unit kan. So nilai A saya tadi sebenarnya akan dapat 3, nilai B saya tadi dapat 15. So saya nak tahu adakah yang ini tadi menyebabkan maximum profit? Okey, saya nak tentukan adakah dia menyebabkan maximum profit. So saya kena buktikan dia jadi maksimum tu. Dengan cara, kalau kita tahu kalau dia maksimum saja, mesti gunakan di test. Minimum ke maksimum ke mesti jadi gunakan di test kita tu. Okey, so kita masukkan dalam di test kita. Kena ingatlah di test kita tadi, beza kali kedua untuk X, saya darabkan beza kali kedua untuk Y, saya kena tolak beza kali kedua untuk X, Y kuasa 2. Okey, tu rumus dia. So, saya kena carilah beza kali kedua untuk profit ni tadi. Okey, saya kecilkan Okay. So, ataupun saya buat kat sebelah sinilah. Mana saya nak buat bagi nampak senang. Okey, tak apalah saya buat kat bawah. Okey. Beza kali kedua untuk X.
untuk X. Sorry, kat sini kan. Nak buat mana sebelah? Buat sebelah dia lah, nampak sikit kan? Buat sebelah sini lah. Okay, beza kali kedua untuk X. Saya akan dapat X. Saya akan dapat Negatif 8. negatif 8. Ya, betul. Beza kali kedua untuk Y. Nah, ambil dekat Y, beza pula Y. Negatif 6. Negatif 6. Okay, beza kali kedua untuk X, Y. Saya kena ambil ni daripada X. Saya ambil daripada X. Tapi saya nak kena tengok Y. Berapa? Berapa? Negatif 2. So, saya ambil semua nilai-nilai tu tadi. Saya masukkan dalam d-test saya. Negatif 8. Darab negatif 6. Tolak negatif 2 kuasa 2. Okey, kuasa 2. So, berapa jawapan saya? Saya wajib dapat maksimum saya dapat wajib maksimum sebab sekarang ni dia dah kata maksimum profit. Dia dah kata dah maksimum profit. Saya wajib dapat yang maksimum. Tengok balik maksimum tadi penyebab dia apa. Sepatutnya atas ni greater than 0. Berapa dapat jawapan dia tu? 8 dan 6, 48. 44 betul lah 44. So saya dapat lebih daripada kosong. So bila lebih daripada kosong, saya kena tengok pula profit saya tadi beza kali kedua. Oh, dapat negatif 8. Negatif 8 means kurang daripada 0. Kalau kurang, betul tak tadi kita nak maximum profit? Betul tak? Kalau kurang tadi jadi maksimum. Betul. Betul. Alhamdulillah. Sudah jadi maximum profit. Kita dah buktikan dah. Allah. Okey, kita dah buktikan dah bahawa dia adalah maksimum profit dengan nilai A kita tadi adalah 3 dan B kita adalah 15. Cuma sekarang dia nak juga ni calculate maximum profit. Dia nak profit tu berapa pula nilai dia. So, kita kena masukkan nilai 3 dan 15 tadi ke dalam profit. Profit kita tadi, Allah lupa pula. 3, 15. Okey, mana dah tadi? Ambil profit asal tu 54, saya darabkan dengan 3. Tolak 4, saya darabkan dengan 3. 96, saya darabkan dengan 15. Tolak 3, 15 kuasa 2. Tolak 2, X, Y. Tolak 10. Betul 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 tak? Sorry terlajak. 54X. Tolak 4X. Tambah 96Y. Tolak 3Y. Ni kita punya profit ni tadi. Ni profit kita tadi. Okay. So saya masukkan balik. Okay, berapa jawapan saya? Berapa nilai profit? 791. 791. Alhamdulillah. So inilah profit yang kita dapat tadi. Okay, dengan nilai A, B dia dan nilai profit kita yang dapatlah RM791. Boleh? Boleh, madam. Alright, senang je kan? Asalkan ingatlah beza kali pertama, beza kali kedua, masukkan dalam rumus d-test, lepas tu tentukan. Bila substitute, kalau lebih besar, kita kena tengok pula beza kali kedua X. Kalau kecil, maksimum. Kalau besar, minimum. Kalau d-test kita kurang daripada kosong, maksudnya kita akan dapat saddle point. Kan? Kalau 0, dia dapat fail. Okey, boleh? Boleh ke? Alhamdulillah. Okey, so kalau kita tengok soalan tutur. Okey, soalan tutur kita, awak dah boleh start buat nombor 5 dan nombor 7. Okey, 5 dan juga 7. 7 tu macam tadi. Cuma dia nak ni lah ni, maximum profit. Dia tambahlah pula. What does total revenue equal? Dia ada banyak sikit cerita-cerita lain. So
Cuba buat dulu. Okay, cuba buat dulu and then praktis-praktis yang biasa dululah nombor 5 tu dan nombor 7. Nanti kita akan tengoklah soalan-soalan example lain ataupun saya akan ambilkan dulu sampai 3 bab baru kita buat revision untuk UPS. Kan UPS ada 3 bab masuk. Uh, Partial derivative, integration dan juga application of integration. 3 tajuk masuk UPS. So nanti kita akan tengok balik lah yang pentingnya cuba buat dulu yang biasa-biasa ni. Okay, kau apa dah? 11.45. Sempat kot satu soalan saya suruh buat. Kan? Saya nak suruh awak buat 5B. Buat kejap 5B. Okay, buat 5B masuk dalam Telegram jawapan awak. Boleh? 5 minit. 5 ke? Boleh. Tak sampai 5 minit ni. 2 minit siap ni sebab dia tak ada XY pun. Kan dalam fungsi ni tak ada XY pun. X saja, Y saja. Senang ni 2 minit je lah. Okay, cuba buat jap. Masukkan jawapan dalam Telegram. Okay, masuk dalam Telegram. Okay. Boleh ke? Praktis dulu yang biasa. Nanti baru try buat yang susah-susah sikit tu. Dua belas. Dah ke? Belum, madam. Belum. Okay. Masuk dalam Telegram terus Kalau siapa dah siap. Cepat, seminit lagi dah 9.50 dah. Dah ke belum? Cuba hantar dalam Telegram tu. Tak ada lagi ni yang hantar.
Kejap. Hmm. Dah, cepat-cepat. Cepatlah, cepat. Bateri saya nak habis lah pula dah. Cepat-cepat, 9.50 dah. Kan marah lecturer awak lepas ni. Lambat. Saya tak suka lewat-lewat keluar. Nanti saya hutang. Kan dia tuntut ke akhirat, habis saya. Tak boleh, masa walau seminit orang punya saya kena bagi hak dia. Okey, dah ada dah seorang. Alamak, singit ha. Macam mana saya nak singitkan? Saya singit sini Sekejap, pun. madam. Tak apalah, boleh tengok singit. Saya boleh tegakkan dekat saya. Okey, macam mana saya nak? Terbalik ke laptop. Terbalik ke tablet. Meja. Yelah, saya boleh tapi dekat saya Madam, dah saya dah tegakkan. rotate dah, madam. Salah Saya rotate. rotate Awak dah. dah rotate. Okey, awak dah rotate dah Okey. Kejap. Salah tak dah. Madam keluar pada Okey. pada tu. Alright. Okey. Dah orang lain mana? Tak ada ke? Takkanlah seorang je. Kan ramai-ramai ni takkanlah seorang je. Okey. Next. Allah, siapa pula call saya ni? Alamak, sekejap. Hello. Scammer saya rasa ni. Okey, kita tengok beza kali pertama dia betul tak? X kuasa 2 jadi 2X tolak 3. Okey, betul. Kita samakan dengan kosong dapat X3 per 2. Betul ke ni? 2Y tambah 6. Y3. Kalau ikut sini saya nampak betul lah ni Saya tak tahulah. Beza X, Y kosong. Okey. Mana point dia? Kena carilah point dia. Kita dapat kat sini 3 per 2, 3. Kalau tak ada X, Y macam tu, maksudnya itulah X, itulah Y dia. Terus point dia. So sekarang kita nak test. Adakah 3 per 2, 3 tu adalah minimum atau maksimum? Lah, kesimpulan pun tak ada ni. Okey, beza kali kedua X, beza kali kedua Y. Tu kan? Dapat 4 maksudnya lebih besar daripada kosong. Tak habis lagi ni. So lebih besar daripada kosong, kita tengok F double X. X double X kita 2 means lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar maksudnya point 3 per 2 ni adalah minimum ke maksimum? Minimum. Okay, minimum point. Tak habis ni kawan awak. Okay, alright. Anissa ke? Okay, lagi? Ada lagi? Tak ada? Anissa seorang je? Tak apalah. So, tapi tak habis lagi lah tu awak punya tu orang lain pun sama, tolong betulkan balik ataupun kalau yang sama dah tu, okey lah. Kalau yang tak sama, tolong tambah balik. Apa stationary point dia sebab dia tanya tu. Apa dia punya minimum ke maksimum ke. Sekarang buktikan sampai habis. Okey? Boleh? Nanti boleh praktis lagi. Ada banyak lagi soalan tu. Ada 4 lagi soalan dalam soalan 5 tu dan juga soalan 7. Boleh try buat. Okay? So kita jumpa lagi hari Sabtu ni. Betul? So Sabtu ni kita ganti kan? Sabtu ni kita ganti. Sabtu ni kita jumpa lagi. Okay? So cuba buatlah. Cuba buat esok ada lagi sehari. Cuba buat.
semaksimum yang boleh. Kalau siap boleh siap semua, alhamdulillah. Lagi bagus. Kalau yang tak boleh tu kita buat sama-sama lah nanti dalam kelas. Okay? Okay, madam. Okay? Okay, madam. Bye semua. Okay, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam.